Rakyat Malaysia terbabit seorang lelaki berumur 41 tahun dari Selangor mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura dari 16 hingga 22 Januari lalu. Pada waktu itu bermulalah kehidupan sukar bagi saya. Cabaran golongan seperti yang tinggal di kawasan bandar, kita tahulah kos darah hidup cukup tinggi. Kawasan berdekatan dengan tempat tinggal saya ada satu kawasan tanah terbiar. Jadi saya berusaha juga untuk membuat untuk bercocok tanam di kawasan itu. Jadi bermula dari situlah kami meminta untuk membuat kuih dan untuk dihantar kepada gerai-gerai yang berdekatan. Pada masa yang sama saya telah dipanggil oleh pihak surau untuk diberikan tugas sebagai pegawai keselamatan di surau. Kita ada membuat sembako makanan untuk diakhirkan kepada individu yang terkesan. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama wabak novel coronavirus membabitkan warga negara ini. Seorang lelaki berumur 41 tahun dari Selangor mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura dari 16 hingga 22 Januari lalu bagi menghadiri mesyuarat bersama delegasi antarabangsa termasuk China. Sehingga 24 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 88 kes baru yang telah dilaporkan. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kes-kes yang dilaporkan pada awalnya kekal rendah dan sebahagian besarnya terbatas kepada kes-kes yang diimport. Sehinggalah beberapa kluster tempatan muncul pada bulan Mac 2020. Hal ini menyebabkan banyak aspek kehidupan terjejas, baik dari aspek sosial, ekonomi dan lain-lain. Ramai golongan yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19 yang hampir melumpuhkan kebanyakan sektor ekonomi di Malaysia. Terdapat mereka yang kehilangan punca pendapatan akibat kehilangan pekerjaan disebabkan wabak ini. Ini amat sukar bagi mereka yang bergelar ketua keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab hakiki bagi menyara keluarga tersayang. Walau bagaimanapun, tanggungjawab sebagai ketua keluarga tetap diteruskan demi kesejahteraan keluarga tercinta. Muhammad Helmi bin Abu Hassan, seorang bapa kepada 6 cahaya mata, di mana 2 orang sudah bekerja dan 4 orang masih menuntut ilmu. Helmi menetap di sebuah rumah teres yang disewa sebanyak RM1,000 sebulan, yang beralamat di nombor 9 Jalan Suhadamai 2/1A, Bandar Tun Hussein On, Batu 9, Ceras, Selangor. Ia bukan mudah bagi golongan B40 yang hidup di bandar, di mana kos sara hidup harian semakin hari semakin meningkat. Beliau mula berkecimpung dalam pembuatan kuih muih bersama isterinya untuk dihantar ke 5 buah restoran. Bermula pada waktu pagi, beliau mula membuat kuih muih. Antara kuih yang mendapat permintaan tinggi pelanggan ialah kuih cara manis. Apabila kuih cara manis siap dimasak, kemudian kuih cara manis disusun serta dibungkus ke dalam bekas plastik. Setelah selesai membungkus kuih muih, lalu kuih tersebut akan dihantar oleh beliau ke gerai tepi jalan dan ke pasaraya berhampiran. Encik Helmi menghantar kuih muih ke gerai-gerai yang terpilih. Pemilik gerai akan mengambil keuntungan daripada hasil jualan dan selebihnya diambil keuntungannya oleh beliau. Keuntungan diperoleh Helmi tidak menentu mengikut pada kuantiti kuih muih yang berjaya dijual.
Di samping itu, selepas sahaja selesai menghantar kuih muih, Encik Hilmi terus ke kebunnya untuk bercucuk tanam di tanah terbiar berdekatan rumahnya. Beliau sentiasa memantau dan memastikan kebun tanamannya dalam keadaan terurus. Sebagai seorang petani, ia memerlukan disiplin untuk bercucuk tanam dan menuai hasil tanaman. Suasana panas terik matahari sudah menjadi kebiasaan buat Encik Hilmi. Tanaman-tanamannya subur menghijau. Beliau sentiasa memastikan buah-buahan dan sayur-sayurannya dalam kondisi yang baik sebelum dihantar dan dijual ke kedai runcit berhampiran. Beliau gigih bercucuk tanam pelbagai jenis sayuran dan buah-buahan di kebunnya. Sayur-sayuran dan buah-buahan akan dihantar dan dijual ke kedai runcit berhampiran. Antara tanaman-tanamannya ialah buah betik, nenas, pisang dan sebagainya. Dari tanah terbiar yang gersang, kini tanah ini berjaya menjadi sebuah kebun yang subur menghijau. Hasil titik peluh Encik Hilmi. Encik Hilmi tidak mengenal erti berputus asa, kerana beliau mempercayai bahawa sesuatu kejayaan tidak akan dicapai tanpa sebarang usaha. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Selepas selesai bercucuk tanam, Encik Hilmi duduk berehat di sekitar kawasan kebunnya. Itulah pahit getir yang dilalui oleh seorang bapa atau ketua keluarga demi menyara keluarga yang tersayang. Pada malam hari, beliau menunggang motosikal untuk ke surau berhampiran rumahnya bagi menjalankan tugas sebagai pengawal keselamatan. Dengan menjalankan tugas sebagai pengawal keselamatan, beliau memperolehi pendapatan serba sedikit bagi menyara keluarga tersayang. Usai berehat, beliau pun memulakan tugasnya dengan memeriksa dan mengunci pagar-pagar surau dengan rapi. Setiap pagar surau diperiksa dengan teliti bagi memastikan tiada ruang untuk dipecah masuk. Seterusnya, beliau juga perlu memastikan keselamatan surau terjamin dari kes kecurian duit tabung surau dan kerosakan harta benda surau. Dengan itu, beliau sentiasa memastikan pagar surau ditutup dan dikunci dengan rapi pada waktu malam. Setelah PKP dilaksanakan di negara kita pada 18 bulan 3, pada waktu itu memulalah kehidupan sukar bagi saya. Setelah pada waktu itu semua kedai-kedai ditutup. Saya sebagai pemandu van sebuah restoran terbabit sama dengan penutupan ini. Jadi saya telah diberhentikan kerja oleh kerana pihak restoran tidak dapat membayar gaji saya dan pihak restoran sini tidak dapat meneruskan operasi pada masa itu. Setelah itu saya pun berbincang dengan isteri saya macam mana untuk menambahkan pendapatan kami. Jadi bermula dari situlah kami berbincang untuk membuat kuih dan untuk dihantar kepada gerai-gerai yang berdekatan. Pada masa yang sama saya telah dipanggil oleh pihak surau untuk diberikan tugas sebagai pegawai keselamatan di surau. Jadi bermulalah saya sebagai seorang pegawai keselamatan di surau pada waktu malam. Tugas saya di surau ini adalah untuk menjaga harta benda surau daripada kejadian yang tak diingini. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengusahakan tanah terbiar itu. Tanaman-tanaman yang saya usahakan di situ termasuklah serai, kacang bendi, sayur kangkung, cili padi dan ubi kayu. Mungkin dalam masa ke depan ni saya akan menambahkan lagi lah tanaman-tanaman yang boleh saya lakukan lah di situ. Surau Al-Faizin, Taman Tun Perak
Surau ini melancarkan kempen food bank dalam usaha untuk membantu golongan B40 yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Segala sumbangan food bank disumbang oleh jemaah-jemaah surau dan masjid berdekatan. Antara bentuk sumbangan food bank adalah beras, telur, kicap, tin sardin, Maggi, tepung, susu tin dan lampin bayi. Inisiatif kempen food bank ini sedikit sebanyak meringankan beban hidup yang dihadapi golongan B40. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Haji datang. Masa ni inilah apa yang kami ada daripada food bank, sumbangan daripada jemaah surau untuk makanan asas kepada diharap dapat membantu haji dan keluarga lah masa pandemik ini. InsyaAllah kalau ada akan datang ni kita akan dimulakan lagi, kita akan sumbangkan lagi lah kepada haji. Banyak benda yang terjejas, segala kesulitan tu Allah dapat membantu lah. Terima kasih Tuan Haji atas semangat untuk surau ni. Saya dan keluarga sangat membesar hati menerima sumbangan ini. Keadaan pandemik COVID-19 ini dapat membantu kami keluarga meringankan beban hidup kami. Terima kasih banyak. So Haji, inilah sumbangan ke surau. Kita letakkan semuanya. Okey. Assalamualaikum, saya Nizam selaku Setiausaha Surau Al-Faizin Taman Tong Perak. Kita ada membuat sumbangan untuk B40 yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19 sekarang. Sekarang pada mulanya kita ada membuat bakul makanan untuk diagihkan kepada individu yang terkesan. Tapi sekarang kita dah ada food bank kita sendiri terbuka kepada individu yang mana terkesan disebabkan pandemik ini. Jemputlah datang ke surau kita mengambil keperluan anda masing-masing. Saya selaku Setiausaha surau ini mengalu-alukan kepada individu yang ada lebihan kewangan, bolehlah salur kepada kita untuk kita jayakan food bank kita ini. Dan juga jika ada individu yang nak menghantar barang keperluan pun kita alu-alukan untuk kita susunkan di gobok food bank kita ini. Segala sumbangan tuan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang dapat membalasnya. Sekian, terima kasih. Hidup memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, perjuangan memerlukan ketabahan, ketabahan memerlukan keyakinan, keyakinan menentukan kejayaan, kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Kesimpulannya, kita mestilah tabah menghadapi cabaran kehidupan di musim COVID ini dan menolong golongan seperti ini jika berkemampuan, serta terus berdoa pada Tuhan agar mengembalikan keadaan seperti sedia dulu kala dengan izinnya.